kalau kita buat sesuatu ataupun dalam kehidupan, kita mesti tak nak berada di level yang sama. That is why sebelum saya nak kongsikan konten kita, saya nak kita faham ada 3 law dalam kehidupan kita. Ada berapa law tuan-tuan? Anda boleh komen di ruangan chat. 3 law 3 law dalam kehidupan kita. 3 law. Right. So, apa dia 3 law ni? Ataupun apa dia 3 hukum ni? Yang mana 3 hukum ni, kalau kita faham, insya-Allah kita akan tahu kenapa seseorang itu sudah berjaya. Saya alhamdulillah tuan-tuan, direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan ramai orang, dan ramai orang ni juga adalah salah satu reflection kepada diri saya. Ada orang datang dengan saya, dia mengadu masalah, dia kata, "Tuan, saya tak tahulah tuan, daripada dulu sampai sekarang kehidupan saya macam ni je. Tak macam tu je. Saya pun tak tahulah. Saya doa tuan. Saya bukan tak doa tuan. Saya pergi umrah tuan. Balik-balik macam tu juga kehidupan saya. Sampai bila saya nak macam ni?" Ada certain orang macam tu. Ada certain orang kata, "Tuan, saya pun tak sure lah tuan. Apa salah saya? Saya rasa dengan family saya okey. Dengan wife saya jalankan tanggungjawab saya. Dengan mak bapak saya memang tanggungjawab saya memang tak ni lah. Tapi kan saya tengok kawan saya tu lagi berjaya daripada saya. Dan even masa dekat sekolah dulu, masa dekat universiti dulu, alamak, kita tahulah dia punya academic level. Saya lagi terror lah daripada dia in term of academic. Tapi saya rasa macam, kenapa aku tak jadi macam dia?" Ataupun tuan-tuan pun mungkin ada di antara kita yang rasa bila sebut tentang career kan, orang selalu memperlekehkan idea kita, dan kita rasa tension benda ni. Kenapa orang selalu perlekehkan idea aku? Kenapa orang tak trust aku? Even kita sebagai seorang ketua, kadang-kadang mungkin staff kita yang lain lebih yakin dengan kita punya orang bawah ataupun orang kedua kita, second man berbanding kita. Jadi kita buat apa? Kita pun rasa tension, kita pun rasa macam frust, dan kita pun rasa macam, aku nak buat apa ni kan? Okay, kepada rakan-rakan yang mempunyai situasi ataupun masalah lah kita semua mempunyai masalah masing-masing. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada petang ni adalah, kalau kita mempunyai satu situasi, kita nak keluar daripada situasi itu kan? Kita tak nak berada dalam situasi yang sama. Berapa ramai yang setuju? Right? Dan that is why pada petang ni saya ingin kongsikan dengan anda 3 law, yang mana 3 law ni kalau kita faham prinsip ini ataupun hukum ini, insyaAllah kita boleh move to the next level. So apa dia 3 law ni tuan-tuan dan puan? Law yang pertama adalah law of nature. Law of nature. So apa dia law of nature ni? Law of nature ni hukum alam lah. Hukum alam. Mungkin ada certain kita yang pernah tonton saya punya video kan tentang law of nature. Apa contoh-contoh law of nature? Maksudnya law of nature ni hukum alam. Contoh, kalau api sifatnya panas, right? Api dekat Kunak dengan api dekat Puchong sama panas. Api dekat Penang, dekat Pulau Pinang dengan api dekat Kota Baru Kelantan, dia sama panas. So itu adalah nature, itu adalah alam ataupun hukum semula jadi. Ataupun ais dekat Shah Alam dengan ais dekat UK, dia sama sejuk tuan-tuan dan puan. So again, itu adalah hukum apa dia tuan-tuan? Hukum alam ataupun law of nature. Tuan-tuan dan puan okey tak ni? Kalau okey boleh buat thumbs up macam ni tuan-tuan dan puan? Okay, thank you so much. So itu adalah hukum yang kedua. Ustaz Muhammad Syarul, apa khabar Ustaz Syarul? Masya Allah, luar biasa. Bersongkok tuan, kacak luar biasa tuan, Masya Allah. So again, bila kita sebut tentang law of nature ni, ini adalah hukum alam. Kalau kita lapar, kita makan. Ataupun kalau kita mungkin macam tadi lah, air dia punya law dia mengalir contohnya. Itu contoh law of nature. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, law of cause and effect. Yang kedua adalah law of cause and effect. Kenapa saya kongsikan pertama ni sebelum kita masuk ke dalam konten kita pada petang ni? Sebab kalau kita faham 3 law ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah lebih mudah kita untuk keluar
daripada situasi kita, daripada masalah kita, insyaAllah. So again, yang kedua ni adalah law of cause and effect ataupun hukum asbab musabab. So itu dalam bahasa Melayu dia. Contoh, kalau anda fokus sesi pada hari ini, insyaAllah anda akan belajar banyak benda. Right? So itu adalah asbab musabab. Ataupun kalau kita main gym, insyaAllah badan kita akan terbentuk. Right? Ataupun tuan-tuan dan puan, kalau kita belajar bersungguh-sungguh, insyaAllah kita akan pandai. Dia ada pepatah manjada wajada. Maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapatlah. Jadi itu adalah law of cause and effect. Right? Tuan-tuan kita ni, kalau okey boleh buat 2 piece macam ni tuan-tuan. Alright, thank you so much Tuan Pedrus. Terima kasih Tuan Azizul kita kan. Dan tuan-tuan, bila kita sebut tentang law of cause and effect ni kan, berapa ramai antara kita yang tak perasan. Kadang-kadang kita nak capai satu perkara. Kadang-kadang kita nak gaji tinggi. Tapi cara kerja kita tidak menggambarkan gaji kita. Ataupun berapa ramai antara kita yang nak buat bisnes juta-juta. Tapi dia percaya pada tidur petang. Ataupun berapa ramai antara kita yang nak capai kejayaan macam sebulan dan sebulan. Tapi kita percaya pada hari Sabtu, relax lah, come on lah. Right? So again, tuan-tuan, bila kita sebut tentang cause, law and effect, ataupun law, cause and effect ni, tuan-tuan, inilah kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak belajar berani bercakap, tapi kita tak fokus. Kita nak belajar berani bercakap, tapi mungkin ada yang kata, tak apalah, esok ni tengok dululah, aku nak pergi kenduri kot. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak belajar, kita tak dapat. Kalau kita tak fokus, kita tak akan dapat ilmu tu. Kalau kita tak praktis, insyaAllah kita tak akan pandai. So, again, bila kita berada dalam satu masalah, dalam satu situasi, kita kena tengok usaha kita. Sebab bila kita berusaha, tuan-tuan, usaha ni takkan pernah mengkhianati hasil. Saya nak tuan-tuan tulis dalam anda punya nota. Usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Hasil takkan pernah mengkhianati usaha. Betul ke? Usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Usaha tak akan pernah mengkhianati. Betul lah kan? Usaha tak akan pernah mengkhianati. Maksudnya, kalau anda fokus 150%, insyaAllah anda akan faham berbanding orang yang macam tengok sana, tengok sini, ataupun loleh-loleh contohnya, ataupun mungkin tak fokus. Right? So, sama juga dalam program berani bercakap ni, tuan-tuan, mungkin ada yang plan, tengoklah, aku nak join ke tak? Ada yang 50-50. Tengoklah, mungkin kalau aku ada masa, aku join. Kalau tak, mungkin aku on off je lah. Jadi, tuan-tuan, again, kalau ikut hukum cause and effect, insyaAllah, apa yang kita usulkan, itulah hasilnya. Kalau kita nak hasil yang power, kita punya usaha kena power. Right? So, selepas law yang kedua, barulah kita akan berada di law yang ketiga, iaitu law of apa dia tuan-tuan? Law of destiny. Right? Ataupun takdir. Ataupun kita qada dan qadar. So, qada dan qadar ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Dan kita semua sedia maklum, bila kita sebut tentang ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak boleh ubah dah kita punya qada dan qadar tu. Cumanya, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita selalu misuse. Ini sudah takdir kan. Saya tak ada kerja. Ini sudah takdir. Saya tak pandai bercakap. Tapi, cuba tengok balik cause and effect. Soalan dia adalah, adakah kita berusaha? Dan adakah kita punya usaha tu sungguh-sungguh macam orang lain? Right? So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang kita nak improve, bila kita nak sebut tentang kita nak breakthrough tentang sesuatu, tuan-tuan, kita kena faham 3 law ni. Yang pertama, law of nature. So, law of nature ni hukum alam semula jadi. Right? Yang kedua adalah law of cause and effect ataupun asbab musabab ataupun kita selalu dengar manjada wajada. Kalau anda fokus, insya-Allah anda akan dapat. Kalau anda praktis, insya-Allah anda akan pandai. Kalau anda berguru, insya-Allah anda akan dapat ilmu. Right? So, sama juga kalau anda tak fokus, so dia punya result pun tak fokus juga. Dan yang ketiga adalah law of destiny ataupun
qada dan qadar. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau kita faham ketiga-tiga ni, kita sebagai manusia yang ada free will, insya-Allah, selepas kita berusaha bersungguh-sungguh, lalu kita doa supaya kita direzekikan dengan takdir-takdir yang baik dan takdir-takdir yang menyebelahi kita dan anak-anak kita, ataupun takdir-takdir yang akan insya-Allah mendatangkan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Right? So, tuan-tuan, saya nak tanya dengan anda, berapa ramai yang belajar sesuatu? Boleh saya tahu? Alright, good job. Kita bagi satu tepukan murah pada tuan-tuan, masya-Allah. Okay, rakan-rakan semua, bila kita sebut tentang bercakap ni kan, antara perkara-perkara yang akan membuatkan kita rasa nak belajar bercakap ni sebab kita pernah satu ketika nervous bila bercakap. Bila kita bercakap rasa macam nak buat ketak ni, boleh buat ketak boleh ulang law of destiny tak? Law of destiny ni maksudnya kalau dalam Islam kan, qada dan qadar, maksudnya itu adalah takdir kita. So setiap orang dah ada takdir masing-masing. Dia mati bila, dia bernikah dengan siapa, anak dia siapa, walau bagaimanapun, tuan-tuan, kadang-kadang kita selalu menyalahkan takdir, bukan menyalahkan takdir lah kita. Dah, inilah takdir aku. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin kenapa kita bertakdir begitu, mungkin cara kita bekerja itu membuatkan takdir kita begitu. Right? Walaupun tuan-tuan dan puan, takdir ni sudah ditentukan, tapi again, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dan kalau kita berusaha bersungguh-sungguh plus kita doa, insya-Allah takdir ataupun destiny itu akan memihak kepada kita, insya-Allah. Right? Boleh Puan Nita? Boleh? Okey. Jom kita terus masuk ke dalam konten kita, iaitu apakah amalan yang saya lakukan sekiranya bercakap di hadapan orang, ataupun macam mana nak lebih berkeyakinan dalam bercakap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang mungkin baru first time berjumpa dengan saya, untuk makluman anda, sebelum saya buat apa yang saya buat sekarang, sebelum saya berada dalam industri komunikasi. Saya sudah berada alhamdulillah dalam industri lebih 15 tahun, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi sebelum saya berada di dalam communication coach ni, sebelum saya coach people, sebelum ni saya banyak mengajarkan majlis. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, berapa ramai yang berkhidmat di sektor kerajaan? Boleh saya tahu? Anda boleh komen di ruangan komen. Saya, silakan. Berapa ramai yang berkhidmat di sektor kerajaan? Puan Juliana, Puan Tosia, Puan Izzati, Cikgu Zul, Harafiz Zamani. Ada lagi? Berapa ramai yang Puan Zuraini, Fedros, Ustazah Siti Zubaidah. Terima kasih Ustazah. Ini Ustazah anak saya ni. Tuan Fahmi, terima kasih. Tuan Ahmad Syahril. Okey, berapa ramai yang Badrul Hiksan, thank you so much. Suzilawati, terima kasih. So, berapa ramai yang berkhidmat di sektor corporate sector? Anda boleh komen. I am. Silakan. Kalau anda berkhidmat di sektor ataupun corporate sector, anda boleh komen. I am. Rita Azrul, Aziz, Syarifah Maznah. Ada lagi? Kamarina Najwa, Sharlina, terima kasih. Okey. Siapa lagi? Sur, Syaza, Muhammad Talha, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan, masa saya berkhidmat di corporate dan government sector lah sebelum saya buat my own business. Saya owner business. Ada yang owner business ni, anda boleh komen. Saya, silakan. Business owner, anda boleh komen. Saya, menganggur tengah cari kerja, kata Zack. Ladino Azhar, alright. Okay, Azrul, thank you so much. Dan Daman, I am. Okay, rakan-rakan semua, sebelum saya buat apa yang saya buat sekarang, dulu saya merupakan seorang pengacara majlis. Right, saya banyak mengajarkan majlis-majlis rasmi, majlis tak rasmi yang melibatkan tetamu-tetamu kehormat seperti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri-Menteri Besar, Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri, Menteri Kabinet, dan banyak lagi lah VIP di dalam dan luar negara, international dan national level. So, nak dijadikan cerita, satu hari ada satu event tau. Event tu, dia punya VVIP adalah Dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan that was my first time handle Royal punya event.
So, kalau nak tanya tuan-tuan dan puan, goyang tak? Memang goyang tuan-tuan dan puan. Okey, saya nak tanya, berapa ramai yang pernah mengajarkan majlis di dalam syarikat tuan-tuan dan puan? Kalau anda selalu mengajarkan majlis, anda boleh komen di ruangan chat. MC, bukan medical cert anda boleh komen MC. Kalau anda selalu jadi MC Puan Suhaila thank you so much. MC Puan Syuhada, Wan Rita, Aini, thank you so much. Dulu Fatin. So, kita semua maklum lah kalau once NMC, always NMC, betul? Maksudnya kalau anda lah jadi MC, memang dia lah jadi MC. Dan kita pun semua sedia maklum, MC ni dia selalunya dibayar kalau di organisasi lah dibayar pakai terima kasih je. Okay, Tuan Azam, thank you so much. Puan Syala, thank you so much. Puan Syalina, thank you so much. Bayar pakai terima kasih je. Okay, tuan-tuan, again, jom kita sambung semula cerita kita kan. Kisah saya di mana saya diminta untuk mengajarkan satu majlis royal yang mana disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Event tu dalam sebulan lagi. So, masa tu saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah Tuhanku apa nama ni, tak jadi pergi tempat lain. Jadi majlis tu cancel ataupun majlis tu dirasmikan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi tuan-tuan, berlalu masa, so tuanku memang confirm. So, rakan-rakan semua, rasa nervous tu nak pergi ke the day ataupun tarikh event memang mendebarkan. Saya nak tanya dengan anda, pernah tak anda rasa mungkin anda ada satu presentation ataupun anda nak viva, right, pada sekian-sekian hari bulan, nak tunggu hari tersebut, ya Allah, rasa macam kau jadikanlah presenter ataupun juri tu demam ke? Berapa ramai yang pernah rasa macam tu? Pernah tak rasa macam tu? Okay, so samalah dengan saya. Bila tarikh dah tetap, alright, tuanku pun dah confirm, so nak menunggu hari tersebut sakit perut. Saya pernah bye-bye, Masya Allah, nak tercabut jantung, betul. So saya punya doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah hari tu mungkin hari yang tak jadi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah tetamu kehormat masa tu orang yang lebih mungkin Tuhanku tak jadi pergi tempat lain, macam-macam lah. Tapi berlalu masa, event organizer kita confirm, Tuanku confirm datang. So, tuan-tuan, nak tak nak kita kena hadap lah. Tapi masa saya nak menghadap hari ataupun menunggu hari tu, saya belajar satu perkara, tuan-tuan. Dan yang ni yang saya nak kongsikan dengan anda. Ada satu teknik yang sangat bagus dan Alhamdulillah berkesan. Dan saya juga banyak kongsikan dengan rakan-rakan di TIC lah. So, apa teknik tu? Teknik tu bernama ataupun teknik tu dinamakan teknik reframing. Mungkin ada yang join ke program Berani Bercakap ni, mungkin ada yang nak interview, ataupun mungkin ada yang nak viva, ada yang nak buat presentation, ada yang nak buat sesi pitching. So, anda boleh gunakan teknik reframing ni untuk mengurangkan anda punya nervous supaya tak adalah sakit perut. Dan yang paling penting, rasa nervous tu anda boleh tukar kepada rasa excited. Siap order maskot supaya gembira hilang nervously. Okey, soalan saya adalah, apakah teknik reframing? Okey, teknik reframing ni adalah satu teknik di mana kita framekan semula event yang kita rasa susah hati tu event atau kejadian, atau mungkin anda punya viva, atau anda punya interview, kepada event yang lain yang akan menaikkan anda punya rasa excited. So, maksudnya kita nak framekan semula kita punya mind kita punya otak kita, daripada memikirkan event atau kejadian ataupun viva ataupun interview yang akan membuatkan kita rasa nervous, kepada satu event yang membuatkan kita rasa excited. Tuan-tuan nampak saya punya tulisan ni? Kalau nampak, anda boleh komen di ruangan chat. Nampak? Right? Puan Hanim, nampak Puan Hanim?
Puan Zuraini nampak? Puan Muniati nampak? Puan Nur Syafiqah nampak Right. Puan Liz Kamaludin dapat? Alright. Fedrus nampak? Alhamdulillah. So again, apa maksud reframing? Teknik reframing ni adalah teknik di mana kita framekan semula minda kita, yang mana minda kita, contoh, kita nervous ni, minggu depan ada interview ni, ataupun kita nervous ni, minggu depan ada MC ni, ataupun kita nervous ni, minggu depan kita ada sesi taklimat, ataupun kita diminta untuk bagi ceramah. Jadi kita framekan event itu kepada event lain yang membuatkan daripada nervous tadi kepada excited. Soalannya adalah, event apa yang kita perlu fokus? Right? So, jawapan dia adalah, event apa yang kita perlu fokus? Event yang kita perlu fokus adalah event selepas daripada kejadian tersebut. Okay? So, sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dan puan. Mungkin ada yang tanya, Tuan, kalau reframing ni, kita framekan semula minda kita kepada satu event, daripada nervous ni tadi, kepada satu event yang membuatkan kita rasa excited. Event apa yang kita nak fokus supaya kita lebih excited? Jawapannya adalah event yang akan membuatkan, ataupun event selepas kejadian. Okey, contoh. Saya nak tuan-tuan pun bayangkan, otak kita ni, dia macam frame gambar tau. Right? Ini frame lah Jadi, dalam kepala otak kita, kita sentiasa fokus kepada benda yang kita nervous. Contoh, mungkin anda ada Viva. Ataupun interview, contohnya lah interview. Pada 15 Oktober, contoh, 15 Oktober 2022. Dan kita punya fokus ataupun frame yang kita tengok dalam kepala kita, ataupun frame yang kita fokus hanya Viva ataupun interview pada 15 Oktober. Masa itulah kita akan fokus macam-macam. Kita akan fokus, siapalah yang akan interview aku? Siapalah yang akan jadi panel aku nanti? Macam manalah panel aku nanti? Nanti kalau panel aku tanya benda-benda yang mengarut-mengarut, macam manalah kalau aku tak boleh jawab? Tuan-tuan, perasan tak kita sentiasa fokus benda yang belum tahu lagi kejadiannya, betul? Kalau setuju, anda boleh komen setuju. Maksudnya, kita memfokuskan benda yang tak sure lagi, dan kita fokus kepada benda yang kita sedang stres atau nervous. Contohnya, kalau contoh 15 hari bulan Oktober kita ada satu interview, ataupun 15 hari bulan Oktober kita contohnya ada satu ceramah contohnya. Jadi, kita hanya fokus on ceramah tu je. Jadi ceramah tu kita akan kata, macam manalah kalau audien tak ramai macam manalah kalau audien kata macam, tak apa-apa tanpa ceramah tu. Ataupun macam manalah kalau audien tu mungkin di kalangan prof ke, datuk ke, dan dia kata, tak apa-apa entah ceramah dia. Macam mana Jadi, sekarang ni kita telah memframekan kejadian tersebut. Right? So, apa yang kita buat untuk teknik reframing? Reframing. Teknik reframing ni, kita ubah kepada satu frame baru. Maksudnya, frame ni jangan fokus. Jangan fokus frame ni, tuan-tuan. Kita fokus kepada frame apa? Kita fokus kepada frame ataupun event selepas kejadian. Right? Ataupun kita fokus event selepas interview, event selepas kita bagi ceramah. Okey, selalunya tuan-tuan dan puan, selepas kita bagi ceramah kita rasa apa? Anda boleh komen di ruangan chat. Ataupun selepas kita Viva kita rasa apa? Yes, kita rasa lega, kita rasa kita rasa macam best kan. Jadi, sekarang ni daripada kita fokus kepada frame ataupun gambaran masa kita tengah interview, masa kita tengah struggle berceramah, saya nak kita tukar frame tu kepada betapa lega kita selepas habis daripada sesi ceramah ataupun sesi interview tu. Maksudnya, kelegaan kita selepas event. Dan selalunya kan, lepas event kan, ataupun lepas
Taiwa ke, lepas ceramah ke, kita akan buat apa? Kita akan rewards diri kita, betul? Kita akan rewards dengan apa, tuan-tuan? Kita akan rewards dengan mungkin menonton Netflix ke, ataupun mungkin kita reward diri kita dengan makan cendol ke, contoh cendol, ataupun kita rewards diri kita dengan main game ke, ataupun kita rewards diri kita dengan berbasikal ke, contoh. So sekarang ni daripada kita fikirkan hari kejadian, saya nak anda tukar frame itu, kita fikirkan hari selepas kejadian. Betapa bestnya anda akan rasa selepas kejadian itu. Right? Yes, Tuan Abdul, maksudnya minum kopi ke, lepas habis event dia, kita macam, aku lepas habis event je, aku akan pergi ke shopping online lah, contoh. So, saya nak daripada kita fikirkan yang ni, tukar frame itu kepada yang ni. Right? Kita akan fikirkan kelegaan selepas event. Right? So, tuan-tuan dan puan, kalau anda dapat reframe semula kita punya mind kita, anda akan dapat menukar daripada nervous kepada excited. Right? So sekali lagi tuan-tuan dan puan, again, bila kita gunakan teknik reframing, percayalah, daripada nervous ni macam, ya Tuhanku, tak nak melalui lah situasi tu kan. So, anda akan tukar, since kita dah reframe mind kita, so anda akan tukar perasaan tu daripada nervous kepada excited. Anda akan rasa macam, aku tak sabar ni, aku tak sabar nak masuk exam ni, aku tak sabar ni nak interview ni. Alright? So, itulah yang saya lakukan semasa saya mengajarkan satu majlis yang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong beberapa tahun lepas. So, saya fikirkan bukan masa kejadian, tapi saya fikirkan feeling saya ataupun keadaan selepas kejadian. Selepas kejadian saya akan, aku nak relax 2 hari. Dalam masa 2 hari tu aku nak tengok movie je. So saya bayangkan event selepas kejadian tu. Dan masa tu saya dah tak sabar. Aku tak sabar nak event ni. Aku tak sabar nak event. Aku tak sabar nak event, insyaAllah. Alright? So, tuan-tuan, saya nak tanya, berapa ramai yang belajar sesuatu semua? Boleh saya tahu? Alright, good job. Itu bagi satu tepukan kepada anda. Masya Allah, luar biasa. So, itu adalah teknik yang pertama. Amalan saya, kalau saya nak mengajarkan majlis ataupun kalau saya nak present sesuatu, kalau saya nak bercakap depan orang, kalau saya nak pitch, contoh di hadapan mungkin big shot ataupun high net worth punya profile customer ataupun investor, so saya nervous memang ada. So first of all, saya just nak kongsikan dengan tuan-tuan puan, manusia ni memang kita tak boleh tak nervous, kita memang nervous, right? Tapi nervous ni tak boleh dihilangkan, nervous hanya boleh dikurangkan sahaja, tuan-tuan puan. Right? Dan salah satu cara untuk mengurangkan nervous dan menaikkan excitement dengan cara reframing. Jadi, kita buat apa tuan-tuan Rahman? Kita reframekan daripada event, Wan boleh tunjukkan saya punya ni Wan. So, kita boleh reframekan apa yang kita fikirkan masa kejadian kepada kita fikirkan event selepas kejadian. So, itu adalah teknik yang pertama. Boleh semua? Boleh semua? Kalau boleh, anda boleh komen. Boleh, silakan. Okay, next. Yang kedua. Thank you so much, Nurul Azrin. Terima kasih, Kamarina. Terima kasih, Fadil Ustaz. Right. So, yang kedua, Uniati, terima kasih. Tuan Muhammad Talha, Andaman, thank you so much. Puan Fatin, boleh. Yang kedua, teknik kedua. Yang ni, kepada sahabat-sahabat saya, my Muslim brothers and sisters lah. So, ini adalah juga amalan peribadi saya sekiranya saya nak melakukan satu-satu sharing ataupun saya nak bercakap di hadapan, tak kisahlah, group of people, mungkin ribuan orang ataupun secara one-to-one. So ini juga adalah amalan saya yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan. Yang ni khusus kepada muslimin muslimat lah. Dan apakah amalan saya, tuan-tuan dan puan? Amalan saya sekiranya, ini teknik dua. Teknik pertama tadi reframing. So reframing ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Okay. Teknik kedua ni, yang ni yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Dan again, yang ni khas untuk rakan-rakan yang beragama Islam. So, apa saya punya cara?
So, salah satu cara saya ataupun amalan saya bila saya nak bercakap di hadapan orang, contoh apa yang kita lakukan petang ni ataupun esok. So, saya buat apa tuan-tuan Rahman? First kali, saya akan baca Fatihah. Saya akan baca Fatihah. Dan Fatihah ini saya akan hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sedia maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima sedekah. Jadi kita tak sedekahkan kepada Nabi, kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu adalah amalan saya kalau sebelum saya bercakap depan orang. Selalunya masa saya tengah drive lah. Contoh, saya nak buat meeting dengan mungkin group of high net worth people. Ataupun saya nak buat satu sharing di hadapan group of people ataupun ramai orang. So, masa saya tengah drive, saya akan amalkan amalan ini. So, yang pertama, saya akan baca Fatihah. Dan Fatihah ni, saya akan hadiahkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, saya juga baca Fatihah. Dan Fatihah yang kedua ni, saya sedekahkan kepada audiens saya. Right? Saya akan sedekahkan kepada those particular person yang akan saya bercakap. So, saya baca Fatihah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim ila akhir ayat, dan saya akan niatkan aku sedekahkan kepada si fulan dan si fulan contohnya, ataupun orang yang kita nak bercakap. Right? Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan, saya akan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelas kali. Ini adalah yang ketiga. Right? Dan yang keempat. Saya akan doa secara spesifik. So, apa doa saya? Yang ni mungkin tuan-tuan dan puan boleh tulis lah boleh tulis. So, selepas saya baca Fatihah, so Fatihah yang pertama saya akan hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah kedua saya akan sedekahkan kepada orang yang sedang saya nak bercakap tu, ataupun mungkin grup Mara ataupun grup tim Ayam Bismi contohnya, ataupun grup TIC contohnya. So, saya akan sedekahkan kepada mereka. Dan yang ketiga saya akan selawat ke atas Nabi 11 kali selepas tu, dan selepas tu saya akan doa secara spesifik. So, doa ni statement ataupun perkataan ataupun perenggan pertama, doa saya berbunyi begini tuan-tuan, berbunyi begini. Ya Allah ya Tuhanku, Wan boleh tukarkan saya, Wan? Ya Allah ya Tuhanku, aku tak ada apa-apa ya Allah. So ini saya punya doa lah, ini saya punya doa. Ya Allah ya Tuhanku, aku tidak ada apa-apa ya Allah. Aku hanya orang biasa ya Allah. Right? Hanya Engkau lah yang menjadikan program Berani Bercakap lancar ya Allah. Right? So itu saya punya skrip lah. So terpulang dengan anda, tapi doa itu perlu spesifik. So sekali saya ulang tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku, aku tak ada apa-apa ya Allah. Aku hanya hamba-Mu yang lemah ya Allah. Right? Dan hanya Engkau lah yang menentukan, ataupun hanya Engkau lah yang memberi kelancaran dalam program bercakap. Contoh kalau esok lah, ataupun kalau contoh saya nak jumpa dengan mungkin ada Datuk Seri ni ke untuk buat investment ke contohnya. So saya akan, ya Allah Tuhanku, aku tidak ada apa-apa ya Allah, aku hanya hamba-Mu yang lemah ya Allah. Hanya Engkau lah yang menentukan conversation aku dengan Datuk Seri sekian-sekian ni berjalan dengan lancar ya Allah. Justru Engkau lancarkanlah lidahku, Engkau lancarkanlah percakapanku, Kau tutuplah aibku, dan janganlah aku buka aib orang. So itu adalah saya punya skrip, dan ada doa yang spesifik lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Right? Jadi itu adalah yang keempat, ataupun step yang keempat. So ini adalah teknik kedua, amalan saya sebelum bercakap di hadapan orang. Right? So yang ni buat bersama audien atau sebelum presentation. Yang ni saya buat sebelum presentation, dan specifically saya akan buat sebelum saya bergerak pergi ke meeting ataupun semasa saya tengah drive, Tuan Zaid. Right? So, tuan-tuan, nampak tak? Dapat something tak? Tuan-tuan, dapat something tak? Puan Liz kata, skrin tuan tak nampak, nak salin. Sekarang nampak tak? Right. Wan boleh tukarkan, Wan? Ke saya punya... Right, sebentar. Anda boleh print screen juga, silakan. So, Siti Zubaidah.
So again, ini adalah yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, kita dah nak habis ni. Kita punya sesi ni sejam je kan. So yang ketiga, teknik yang ketiga, tuan-tuan dan puan, apakah amalan saya ataupun apakah yang saya lakukan? Tapi yang ketiga ni, dia tak ada kena-mengena dengan saya lah. Kenapa saya nak kongsi juga? Sebabnya ramai sangat orang yang tanya saya pasal benda ni. Dia akan kata, tuan, saya ni introvert lah tuan. Saya nervous tuan bila bercakap. Saya ni tuan, saya ni introvert lah tuan. Saya tak boleh nak bercakap lah tuan. Ada tak tuan-tuan dan puan yang pernah rasa macam tu? Ataupun anda mungkin pernah dengar orang cakap macam tu? Kalau pernah, anda boleh komen. Pernah. Okey, so rakan-rakan semua, yang ni khas untuk rakan-rakan yang mempunyai personality introvert. Okay. First of all, I would like to share with yang bagi Dato', yang bagi Datin, yang bagi Prof, yang bagi Doktor, tuan-tuan puan semua lah. Kita semua maklum, ada certain orang mempunyai personality introvert, ada certain orang mempunyai personality extrovert, ada yang ambivert, bukan angry bird, ambivert. So introvert ni, apa ciri-cirinya mereka? Mereka ni tak suka orang ramai-ramai. Kalau mereka berada dalam tempat yang ramai, tempat crowd, dia akan cepat penat. So itu adalah ciri-ciri orang introvert. Dan orang-orang introvert ni, dia selalu ataupun dia suka buat kerja seorang-seorang lah. Dia berbeza dengan extrovert. Extrovert ni, kalau dia seorang-seorang, dia jam dia tuan-tuan, berbanding dengan orang introvert. So kalau orang extrovert ni, dia akan dapat energy sekiranya dia ada ramai-ramai, ada event, dia berjumpa dengan orang, dia akan rasa yeah, dia lagi best lah kan. So orang-orang introvert ni, problem dia, mereka selalu assume yang mereka ni orang yang tak boleh bercakap dengan baik. Right? Ada yang tak suka cakapnya. Yes. Jadi, tuan-tuan dan puan, saya nak tuan-tuan dan puan buat style mana-mana personality, introvert ke, extrovert ke, dia tak ada kena-mengena dengan tak boleh bercakap depan publik ataupun tak boleh bercakap depan orang. So, dia tak ada kena-mengena. Percayalah tuan-tuan dan puan, sama kita introvert, anda juga boleh bercakap dengan lebih berkeyakinan apatah lagi extrovert. Macam contoh, my wife adalah orang introvert. Tapi dia bila bercakap sahaja depan orang, insyaAllah sangat convincing. In fact, ada ramai sahabat-sahabat saya yang merupakan introvert, tapi bila mereka bercakap dengan ilmu yang telah kita kongsikan, mereka menjadi seorang yang sangat convincing dan confident. Dan kalau kita tengok di luar negara, Simon Sinek, banyak lagi lah individu luar negara yang introvert tapi bila bercakap sangat convincing. Okay, now saya just nak kongsikan dengan anda, ini adalah tips khas untuk introvert. Orang-orang introvert, ini teknik ketiga lah kalau anda nak bercakap dengan berkeyakinan, of course esok banyak lagi saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Ada dua perkara yang saya nak anda lakukan. Ada dua perkara tuan-tuan dan puan, anda boleh komen, anda boleh tunjuk saya dua. Yes, ada dua perkara. So, perkara yang pertama, ini teknik ni khas kepada introvert lah. So, ada dua perkara yang membuatkan anda akan menjadi lebih berkeyakinan bila bercakap. Tak kisah sama ada secara one-to-one, dalam small group ataupun dalam large audience. So, apa dia dua perkara itu? Yang pertama, anda kena prepare. Right? Prepare in terms of apa, tuan-tuan? Prepare in terms of content, data, dan fakta. Orang-orang introvert, dia sangat bagus dari segi data dan fakta, no doubt, berbanding extrovert. Extrovert ni pun bagus, tapi orang-orang introvert disukakan data dan fakta lah, right? Dan di sinilah kelebihan orang-orang introvert. Kalau orang introvert present saja, orang extrovert macam power dia ni, dia banyak quotes, dia banyak quote orang-orang terkemuka, dia pick up journal, dia banyak share tentang research. Orang extrovert macam, alamak aku macam tak tahu je ni. So again, ini adalah kelebihan orang introvert. Jadi yang pertama, teknik pertama adalah prepare your content in terms of data dan fakta. Right? So prepare ni buat apa tuan-tuan? Kita buat nota.
dengan TV kan. Kak apa kan orang kata abang si belum balik. Rulesnya adalah Rulesnya je benda. never trust your mind. Jangan percaya otak kita. Jangan percaya otak kita. Apa maksud jangan percaya otak kita? Maksudnya jangan simpan dalam otak je. Jangan. Right? Tak kisahlah. Yang ni tak kisah sama ada introvert ke, extrovert ke. Dua-dua kena tulis. Dua-dua kena prepare nota. Tapi orang introvert dia akan lebih selesa sekiranya dia buat preparation dan dia buat nota. So again, nota sangat penting khasnya kepada introvert. Dan nota ni tuan-tuan dia tak perlulah mungkin terlalu formal sangat. Mungkin dia boleh piece of paper sahaja, right, dekat situ anda boleh tulis, ataupun mungkin semudah anda tulis di WhatsApp dalam point form, dan kemudian sekiranya anda bercakap, so anda boleh refer kepada nota tuan-tuan dan puan-puan. Right? So itu adalah yang pertama. Nota colorful kata Ustazah kan. Masya-Allah. Dan yang kedua, again, yang ni khas kepada orang introvert. Yang kedua adalah kena practice. Orang-orang introvert, anda kena practice. Dan practice anda, kalau anda tanya saya, sekurang-kurangnya 5 kali. 5 kali. Dan lebih afdal lebih afdal, saya sangat sarankan untuk anda practice 10 kali. Semakin banyak, Billy kata isteri saya introvert kan, so semakin banyak anda practice, you will feel good, dan insyaAllah confidence level tuan-tuan dan puan-puan akan meningkat insyaAllah. So again, yang kedua ni khas kepada orang-orang introvert. Selepas anda buat nota, anda buat preparation, data, fakta, and numbers, barulah anda practice, dan bila semakin banyak anda practice, insyaAllah anda akan menjadi semakin confident dalam anda menyampaikan apa yang anda sampaikan, insyaAllah. Alright? So, tuan-tuan, saya nak tanya, berapa ramai yang belajar sesuatu so far? Boleh saya tahu? Alright, good job. Kita bagi satu tepukan kepada tuan-tuan. Masya Allah, luar biasa. Okay, so sebelum kita conclude sesi kita, jom kita recap sama-sama apa yang kita telah pelajari pada hari ini. So, yang pertama, kita telah belajar tentang 3 law. Yang mana law yang pertama adalah law of nature. Yang kedua adalah law of cause and effect. Dan yang ketiga adalah law of destiny ataupun qada dan qadar. Dan again, kalau kita nak improve from this level to another level, kita kena faham ketiga-tiga law ni. Dan khususnya kepada law cause and effect ni, kita kena, kalau kita nak belajar sesuatu, kita kena fokus. Kalau kita nak dapat satu ilmu, kita kena attend lah majlis ilmu. Kita bukan on-off, tak boleh on-off macam tu je. So, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan, kita telah pelajari tentang apakah cara, macam mana ataupun apakah amalan-amalan yang saya lakukan, especially bila nak bercakap depan orang, tak kisah in terms of secara one-to-one, in a small group ataupun in a large audience. So, yang pertama tadi, teknik apa dia, tuan-tuan? Teknik apa ya? Teknik reframing. Thank you so much. So, yang kedua, cara bagaimana first kali saya baca Fatihah, yang kedua baca Fatihah juga, dan yang ketiga kita selawat ke atas Nabi, dan yang keempat doa secara spesifik. Dan yang ketiga, yang ini khas kepada rakan-rakan yang introvert. So, Wan boleh tunjukkan saya, Wan. So, untuk orang-orang introvert ni, tuan-tuan, yang pertama dia kena prepare, dan yang kedua dia kena practice, dan practice ni kena 10 kali onwards. So, tuan-tuan dan puan, saya kena percaya, alhamdulillah anda belajar sesuatu, dan saya tak sabar nak kongsikan banyak lagi benda esok. Okey, satu perkara yang saya nak tuan-tuan take note, esok kita akan bermula pukul berapa, Cik Lin? Puan Lin, pukul berapa? Pukul 8.30 8.30 masuk. Masuk pukul 8 esok. Masuk pukul 8, so kita akan bermula pukul 9 8.30 kita akan bermula. Esok pagi kita akan bermula pukul 8.30. Dan saya sangat sarankan untuk tuan-tuan dan puan, first kali kena gunakan device yang sesuai. Dan device yang sesuai itu apa? Device yang sesuai adalah laptop ataupun desktop yang lebih besar skrinnya berbanding handphone. Tapi kalau tak ada laptop ataupun desktop, ada skrin handphone saja, is okay. Tak pun boleh, as long as anda punya skrin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan anda menggunakan earphone ataupun earpiece supaya suara dia lebih jelas. Kalau tak ada earphone ataupun earpiece, kena speaker yang jelas lah. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, yang seterusnya adalah saya nak sarankan tuan-tuan dan puan berada di kawasan yang sesuai untuk anda menuntut ilmu secara online. Sebab di sepanjang hari esok, bukan sahaja saya bercakap, tapi juga ada banyak aktiviti, InsyaAllah. Dan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan, esok
Sampai lusa, saya nak anda fokus. Tak nak on off sebab sayang tuan-tuan puan. Wah, alang-alang kita pergi program, apa kata, spend masa kita, energi kita dan kita punya masa kita bersama-sama, insyaAllah. Alright? So, tuan-tuan puan, saya nak tanya berapa ramai yang tak sabar nak esok? Boleh tak? Alright, good job. Kita bagi satu makanan kepada anda. Cakap dengan diri anda, I am amazing, insyaAllah. Okey, sebelum kita tutup majlis kita kan, apa kata kita ambil gambar dulu boleh tak? Jom kita ambil gambar dulu. Jadi kepada tuan-tuan puan, anda boleh on-kan anda punya video anda. Alright. InsyaAllah saya nampak dekat sini Puan Hafizah Harun, Tuan Azizul, Tuan Azam kita, Puan Aslinda, Puan Dina, Puan Shalina sedang on the way balik office kita, Puan Shalina, Ustazah Siti Zubaida. Okey, tim boleh kira, silakan. Saya dah nampak Tuan Zul Tuan Zul, Puan Syahidah, terima kasih. Alright, silakan Wan.